Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, insya-Allah kita akan mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Taala sekalian, ahlan wa sahlan, ya, selamat datang ya ke kuliah ya kita pada pagi ini, masya-Allah tabarakallah, bagi tujuan kita meneruskan ya bacaan Al-Quran, menyambung perkongsian kita pada membaca Al-Quranul Karim, yang mana sebelum ni kita telah sampai pada ayat yang ke-25 ya daripada surah Al-Baqarah. Ya, ayat ke-25 daripada surah Al-Baqarah. Orang kata ni kira baru nak masuk maqra' ataupun ain yang kedua. Ya, baru nak masuk pada maqra' ataupun ain yang kedua daripada juzuk yang pertama. Kita pernah sebutkan beberapa minggu lepas ya pembahagian Al-Quran itu yang disusun oleh para ulama. Ya, ada yang kata sahabat-sahabat yang mengasingkan, ada yang kata dia diperincikan oleh para ulama tabi'in. Tak apalah. Ya, yang penting Al-Quran itu seperti mana yang kita nampak pada hari ini, dia telah bahagi pada 8 bahagian. Satu juzuk itu jadi 8 bahagian. Itu maksudnya. Daripada satu Quran bahagi 30 juzuk, satu juzuk bahagi kepada 8 bahagian. Jadi kalau kita mula pada hari ini, insya-Allah taala pada ayat yang ke-26 ya, pada ayat yang ke-26 itu adalah potongan yang kedua lah ya, potongan yang kedua daripada juzuk yang pertama ya, masya-Allah tabarakallah. Baik. Jadi ini kita belum baca lagi kan ya, ayat nombor 26 ni kita belum baca lagi, maka seperti biasalah ya kita akan tengok dari sudut hukum tajwid terlebih dahulu. Kita tengok dari sudut waqaf dan ibtidah, ada atau tidak ya waqaf tambahan yang perlu kita baca. Ya, kalau ada lam alif, ya kalau ada waqaf yang tertulis dengan lam alif tu, ya waqaf qabih, ya waqaf buruk namanya. Ya waqaf yang tak elok ataupun waqaf yang buruk. Yang manalah tahu, insya-Allah kita akan cuba korek-korekkan, kita cuba kaji-kaji ya, bagaimanakah yang dikatakan waqaf itu jadi tak elok. Ya, bagaimanakah yang dikatakan waqaf itu tak elok, sebab ini semua ayat Quran. Kan? Ini semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tang mana kalau kita berhenti baca dia jadi salah, dia jadi buruk. Okey? Dan juga kalau ada waqaf-waqaf tambahan yang lain, waqaf-waqaf yang jenis-jenis yang lain yang mungkin kita boleh kongsikan insya-Allah taala. Baik. Untuk ayat yang ke-26 agak panjang ayat ni ya. Ya, agak panjang ayat ni, lebih kurang 4 baris ya, 4 baris setengah. Ya, 4,5 baris lebih kurang. So kita mulakan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi. Ya, itu perkataan itu beramal dengan mengambil hukum mad jaiz munfasil. Ya, mengambil hukum mad jaiz munfasil, dibaca dengan 4 harakat sekiranya sambung, itu amalan kita lah ya. Dan juga kalau kita berhenti maka dia ada dua harakat. Yang saya kata 2 harakat tu teori saja teori saja, kita tak boleh berhenti kat situ. Kenapa? Sebab kalau kita berhenti dekat situ maknanya akan jadi tak elok lah ya. Tak apa, jadi kita baca dulu dan kemudian kita akan tengok dari sudut dia punya maksud dan terjemahan dan juga tafsiran. Innallaha la yastahyi, bukan yastahi. Ya, ha ada tanda mati, tak ada tanda sukun. So yastah. Ya, yastahyi, ya baris bawah,
4 harakat. Sambung. Riba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Kita reverse balik, tengok pada riba. Ingat, dot tak ada qalqalah. Ya, dot tak ada qalqalah. Riba masalam, idgham ma'al ghunnah, tanwin masuk dalam mim, ya, digabungkan dan jadi dengung 2 harakat. Idgham ma'al ghunnah. Ba'udatan, ikhfa hakiki, tanwin jumpa fa. Fama fawqaha, itu mad asli biasa tuan-tuan. Itu mad asli biasa. So dua harakat. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Idgham bila ghunnah. Ya, idgham bila ghunnah. Wa ammal ladzina kafaru fayaqulun. Siapa yang nak berhenti boleh berhenti. Saya bagikan dia punya option. Ya, siapa nak baca sambung tak ada masalah lah kan. Kita teruskan. Jadi kalau siapa yang nak berhenti tadi pada option yang saya sebut tadi, berhenti pada fayaqulun, ambil pada fayaqulun. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. Baik. Kita ulang balik daripada yudillu bihi. Kita ada bihi. Wa yahdi bihi. Kita jumpa bihi lagi. وَمَا يُضِلُّ bihi yang terakhir. Ya, 3 bihi. Bihi 1, bihi 2. Ya, itu adalah mad silah qasirah. Ya, mad silah qasirah. Sementara yang bawah wa ma yudillu bihi itu adalah mad silah tawilah. Dan mad silah tawilah kalau baca sambung 4 harakat, sama macam mad jaiz munfasil yang kita amalkanlah. Ya, saya sebut banyak kali sebelum ni kan, berkenaan dengan mad jaiz munfasil. Banyak dia punya option dia, sama ada kita nak baca 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat, 5 harakat. Bahkan ada yang kata 6 harakat. Ya, 6 harakat. Cuma kita mengamalkan yang 4 ni lah. So, kalau mad jaiz kita 4, ya, makanya mad silah tawilah kita pun 4. Dia mesti selaras. Kalau kita baca 2, maka mad jaiz mad silah jadi 2. Mad silah tawilah mad silah qasirah tu dah confirm 2 dah. Ya, mad silah qasirah sudah confirm 2. Baik, itu saja. Itulah dia perkaitannya antara mad silah tawilah dengan mad jaiz munfasil. Ya, baik. Okey, apa lagi ya dekat sini? Okey, saya terlupa tadi nak sebutkan tadi, minta maaf. Sorry, minta maaf ya, tidak tersusun sikit ya pada pagi ni, minta maaf. Baik, ada masalah ada mim kecil ekor pendek. Saya nak tanya, ada tak dalam mushaf masing-masing yang tidak ada mim tu? Ada tak? Kalau tak ada respon, maknanya semua ada lah. Dalam Quran masing-masing, dalam mushaf masing-masing, cetakan masing-masing ada mim kecil itu. Itu namanya waqaf lazim. Ya, waqaf lazim. Kalau kita tak berhenti, kalau kita tak waqaf pada masalah, dia mungkin akan membawa maksud yang salah pada konteks ayat. Ya, ayat Quran, kalau kita nak belajar, kita kena tengok dia punya konteks. Dia cakap pasal apa? Kan? Banyak-banyak ayat Quran, 6, 2, 3, 6. Ada satu surah tu sampai 100, sampai 200 ayat. Tiba-tiba ayat 1 sampai 5, ini saja ceritanya. Masuk ayat nombor 6, ya, dah cerita lain. Ya, ini dah cerita lain. Jadi kalau kita baca, ya, 1 sampai 5 dia bersambung, tiba-tiba kita baca 1 sampai 6, dah masuk cerita lain. Kan, dah masuk cerita lain. Boleh jadi akan membawa kepada salah faham kepada cerita. Ya, salah faham kepada cerita. Makanya kalau kita nak kaitkan dengan mim tu, iaitu waqaf lazim tu, berhenti dekat situ menunjukkan bukan satu ayat Dia bukan ayat lengkap tu. Dia tengah-tengah ayat. Masih lagi tengah-tengah ayat. Ayat belum habis, tapi maksudnya sudah tamat. Ya, ceritanya ataupun tema ayat itu sudah tamat. Maka kita terus masuk pada bahagian lain, yudillu bihi katsira. Ala kulli hal, nak tengok maksud, tak apa, kita baca dulu, barulah kita tengok pada terjemahan dan huraian tafsir, insya-Allah. Baik.
Jadi insyaAllah kita akan baca sama-sama. Tak ada wakaf tambahan nampaknya ni. Kecuali pada fayaqulun tadi itulah. Ya, pada fayaqulun tu tadi. Boleh tuan-tuannya? Ready? 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ. Okey, kita ambil option berhenti dulu Okey, ulang balik fayaqulun. 1, 2, 3. Fayaquluna madza aradallahu bihadza mathala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Alhamdulillah ya, masya-Allah tabarakallah, selesai bacaan kita pada ayat yang ke-26. Jadi saya ingat saya nak persilakan kumpulan 2 dululah ya, baca pada hari ni. Silakan je. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma. Okey. Okey, tak apa. Itu biasa berlaku. Saya sebab diundang dan tak cukup nafas tadi kan. Teruskan aja lah ya. Boleh sebenarnya berhenti pada masalah. Ya, saya tambah satu lagi option. Boleh saja innallaha la yastahyi an yadriba masalah. Kalau rasa-rasa sebab dia banyak dengung, saya faham. Dia ada banyak dengung kan. So, berhenti pada masalah boleh. Jangan berhenti pada an yadriba. Kenapa? Okey, alang-alang dah Hajah dah berlaku kes ni. InsyaAllah nanti kita kongsikan daripada maknanya. Sekarang ni kita baca dulu. Berhenti pada masalah, ambil balik ayat riba. Berhenti pada masalah, ambil pada ayat riba. Saya pernah jumpa orang baca masalah, dia ambil balik masalah. Ya, maksudnya agak tergantung dan tak lengkap lah. Okey, silakan aja. Minta ulang balik ya. Okey. Ba'udatan. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ. Okey. Tak apa. Sama juga macam fayaqulun. Tadi pun saya tak bagi option pada ayat ni juga. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamun. Ambil balik faya'lamun. Boleh? Okey, silakan aja. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadzal masala. Bihadza masala. Ya. Jangan. Oh, jangan ambil maza. Ambil balik fayaqulun. Seriously. Kena ambil fayaqulun. Fayaquluna madza aradallahu bihadza masala. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Baik, seterusnya aja silakan.
Teruskan. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Ya, silakan aja. Assalamualaikum. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Silakan aja. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Oke, silakan aja. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Insyaallah kita habiskan grup tengah dulu, kemudian kita sambung pada huraian, lepas itu kita sambung balik pada bahagian bacaan insyaallah ya. Oke, silakan aja. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Oke, silakan aja.
Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Silakan ya. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Okey, silakan aja. Ya, sila. Ya, faya'lamun dulu. Fa'ammal ladzina amanu faya'lamun. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Okey aja, silakan. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Okey, jadi kita berhenti sekejap ya pada pendirian bacaan yang kita sambung selepas saya kongsikan ya beberapa huraian untuk ayat ini insya-Allah. Baik. Untuk ayat yang ke-26 ya, untuk ayat ke-26 daripada surah Al-Baqarah ini, ayat ini dia ada sebab turun dia. Ya, dia ada sebab turun dia. Tapi untuk kita faham berkenaan dengan sebab turun ayat,
Sebelum itu kita bacakan dia punya terjemahan terlebih dahulu. Ya, saya minta seorang volunteer untuk bacakan dia punya terjemahan. Tak kisah siapa? Haji, boleh. Sila je. Sesungguhnya Allah tidak malu menjadikan nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu sebagai perumpamaan itu. Baik. Bagi orang-orang yang beriman, mereka mengetahui bahawa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah membuat perumpamaan ini? Menerusi perumpamaan itu, ramai orang yang dibiarkannya sesat. Dan ramai juga orang yang diberinya petunjuk. Namun tidak ada yang disesatkannya dengan perumpamaan itu, melainkan orang-orang yang fasik. Fatahallahu alaik, jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak di. Ya, itu terjemahan secara ringkas lah. Ya, lebih kurang saja. Ya, mana-mana mushaf yang letakkan terjemahan, lebih kurang macam itulah dia punya susunan ayat dia. Ya, sebab yang penting adalah pada poin utama dia. Nombor 1, poin utama dia ialah Allah Ta'ala itu tidak malu. Ya, tapi jangan habiskan ayat macam tu saja. Tak boleh kita kata sesungguhnya Allah Ta'ala tak malu. Kalau kecil-kecil dulu, kalau saya lah kan. Ya, pakcik-makcik atau mak ayah dia kata apa? Shame. Kan, malu-malu kan. Masya Allah. Ya. Tapi ayat tu tak betul kalau kita kata Allah Ta'ala itu tidak malu. Stop. Maka waqaf itu jadi waqaf qabih. Ya, waqaf qabih, waqaf yang sangat tak elok. Sebab ayat ni tergantung dan ayat ni memburukkan ya zat serta sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat tu kena baca panjang, kena baca sambung. Innallaha la yastahyi, sesungguhnya Allah Taala itu tidak malu. Tak malu buat apa? Ayyab riba masala, membuat perumpamaan, membuat misalan. Ya, membuat misalan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita tengok word by word, kita tengok perkataan per perkataan. Daraba ialah pukul. Ya, saya rasa saya pernah share dulu tapi tak ingat pada surah apa. Yang penting bukan surah Baqarah lah. Sebab ini pertama kali kita jumpa perkataan daraba ni. Ya, ini perkataan pertama kali kita jumpa perkataan daraba daripada surah Al-Baqarah. Okey. Daraba ni kalau ikutkan pukul. Tapi kalau daraba masalan, dah jadi lain Dia jadi buat perumpamaan, tak ada kaitan langsung dengan pukul. Tak ada kaitan. Daraba saja pukul, daraba masalan membuat perumpamaan. Okey. Tak apa. Kita tengok dulu satu persatu. Allah Ta'ala itu tidak pernah malu dan tidak akan malu untuk membuat satu perumpamaan. Ma ba'udatan. Perkataan seterusnya ialah ba'udah. Tadi Haji sebutkan dalam terjemahan tadi, ba'udah ialah nyamuk. Yang malaria itulah, yang Aedes itulah, apa benda lah. Tu kan. Tu bendanya. Nyamuk. Dan dalam bahasa Arab, alang-alang kita tambah sikit kita punya vocabulary pada hari ini. Ba'udah ialah nyamuk dan perkataan lain untuk nyamuk dalam bahasa Arab ialah namus. Namus. Jauh bona tu Ustaz. Nak buat macam mana bahasa Arab? Kan? Macam kita lah. Tuntung, penyu, lelabi. Kan lain bunyi tu. Rupa lebih kurang. Kan? Cengkeram, kepala, sirip kanan kiri, kayak gini. Nampak tak? Kan? Jadi lain-lain tempat, lain-lain lah dia punya style bahasa dia. Kita sami'na wa ta'na sajalah. So dua perkataan ni adalah nyamuk. Dalam Quran Allah Ta'ala guna perkataan ba'udah. Dalam sirah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad first time dapat wahyu, dia tak tahu, dia confused, dia takut. So dia cerita dengan Khadijah, isteri dia, dan Khadijah kata, jom kita jumpa Waraqah bin Naufal. Ada yang kata pakcik dia, ada yang kata sepupu dia, tapi lebih tua lah. Tak kisahlah tu, yang penting family. Dia jumpa Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal seorang Kristian, Nasrani. Ya, menghafal kitab Kristian, yang menghafal kitab Injil itulah, Injil lama itulah. Ya, dan bila mana Rasulullah cerita, aku dah jumpa satu makhluk lah, makhluk tu kata dia malaikat lah, nama dia Jibril lah, bla 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 cerita, maka Waraqah kata, itulah namus yang pernah jumpa Nabi Musa. Namus ni apa? Kalau ikutkan bahasa binatang, alam haiwan, namus itu nyamuk.
Namus itu nyamuk. Namus juga boleh diterjemahkan dengan nama malaikat. Jauh bona tu Ustaz. Nak buat macam mana sekali lagi, bahasa dia orang bukan bahasa kita. Ya, so no comment lah. Ya, kenapa agaknya orang Arab-Arab yang dulu, orang Arab yang tua, yang tua-tua tu, ya, elders tu memanggil malaikat dengan nama namus. Namus tu nyamuk, namus tu malaikat. Sebab kalau kita nak relate, kalau kita nak kaitkan, Rasulullah SAW dalam banyak keadaan dia dapat wahyu, dia macam ni. Tuan-tuan bayang macam ni. Kan? Tengah bercakap-cakap, tengah berborak-borak, tengah berbincang-bincang, tengah menjawab soalan orang, tengah buat apa-apa kerja, tiba-tiba stop. Dia diam. Kalau dia berdiri, dia terduduk. Kan? Kalau dia naik kuda, kuda tu terduduk. Kalau naik unta tu terduduk. Ya. Kalau musim sejuk, dia boleh berpeluh macam musim panas. Kan? Kenapa? Sebab itu adalah keadaan paling berat, ya, para nabi termasuk Rasulullah dapat wahyu, kepala dia berdesing berdengung. Baik. Nyamuk ada dengung tak? Rimeh kan? Itulah lebih kurang. Tapi lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Kepala macam nak pecah. Ya, dia punya dengung tu terlalu kuat dan sangat bingit kepada para nabi termasuk Rasulullah SAW. Panjang-panjang ni saya cuma nak kata nyamuk dalam Quran ba'udah, nyamuk dalam bahasa Arab yang lain ialah namus. Dalam masa yang sama, namus juga adalah nama untuk malaikat. Ya, nama untuk malaikat. Sebab bila mana dia orang datang bawa wahyu, malaikat Jibril datang bawa wahyu, biasanya berdengung kuat. Ya, biasanya berdengung kuat. Baik, itu maklumat tambahan dah untuk perkataan ba'udah. Fama fawqaha, dan apa sahajalah ya yang kecil ataupun yang lebih besar daripada perumpamaan tersebut. Fa ammal ladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang percaya yakin kepada Allah Taala, faya'lamun, mereka sudah sedia maklum. Mereka akan sentiasa tahu, faya'lamun, mereka akan sentiasa yakin annahul haqqu mir rabbihim. Apa saja yang Tuhan cakap betul, apa saja yang Tuhan buat betul, apa saja yang Allah Taala cerita betul. No problem, tak ada masalah untuk terima. Wa ammal ladzina kafaru. Oh, bagus, masya-Allah, tabarakallah, pedas ayat ni ya. Ya, adapun orang-orang yang kafir, terjemahannya pun kafir juga. Ya, terjemahannya pun kafir juga. Sekejap lagi kita tengok dari sudut asbabun nuzul, ya, sebab turun ayat. Adapun orang-orang yang kafir pula, fayaqulun, maka mereka akan berkata, fayaqulun maza. Start daripada maza tu, ya, kalau siapa yang bolehlah nak tulis dalam Quran atau nota masing-masing, dia ada 2 koma dekat atas. Maza aradallahu bihadza masala. Okey. Masalah. Tanda soal tutup. Ini maza aradallahu bihadza masalah adalah ucapan orang kafir. Sebab tu tadi, siapa baca tadi tu? Ya, saya kata, oh, jangan ambil maza. Ambil daripada fayaqulun. Orang kafir yang kata, bukan kita yang cakap. Ya, orang kafir yang baca, yang menyebut perkataan tersebut. Maka orang-orang kafir mengatakan, maza aradallahu bihadza masalah. Apa agaknya fungsi? Apa agaknya guna Allah Taala nak buat perumpamaan yang itu dan ini, ya, macam-macam perumpamaan Allah Taala buat dalam Al-Quran. Yudillu bihi katsira. Ya, apa sahaja perumpamaan yang Allah Taala letak ataupun ayat hukum hakam yang Allah Taala letakkan dalam Quran, yudillu bihi katsira. Dengan ayat itu, dengan hukum itu, dengan cerita itu, Allah Taala sesatkan ramai orang. Wa yahdi bihi katsira, dan juga dengan ayat itu, dengan hukum itu, dengan cerita itu, dengan perumpamaan itu, Allah Ta'ala bagi hidayah, bagi petunjuk juga kepada ramai orang. Ya, juga kepada ramai orang. Wa ma yudillu bihi illal fasiqin, dan
Allah Ta'ala tidak akan menyesatkan dengan Al-Quran. Dengan sebab Quran, dengan sebab wahyu, Allah Ta'ala tidak akan sesatkan sesiapa kecuali orang tu dah memang tegar jahat. Fasik. Ya, jahat tegar. Sangat-sangat jahat. Ya, sangat-sangat orang kata memilih kesesatan. Baik, itu terjemahannya. Ringkas tak ringkas, itulah terjemahan mengikut pada perkataan. Baik, barulah kita masuk kepada sebab turun ayat. Kenapa tiba-tiba Allah tak nak cakap nyamuk ni? Tak ada tempat lain tuan-tuan Satu tempat ni saja Allah Ta'ala sebut tentang nyamuk. Baik, cerita dia macam ni. Sebelum Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 26. Ya. Bila mana Allah Ta'ala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayat. Ayat 17 sampai 19. Yang kita baca beberapa minggu lepas. Ya, beberapa kuliah yang sebelumnya. Ya, sebelum ni. Bila mana Allah Ta'ala turunkan wahyu ayat 17, 18 dan 19. Allah Ta'ala kata untuk siapa ni? Orang kafir ke siapa sebenarnya ni? Saya kata hari itu. Orang munafik. Ayat ni bukan untuk orang kafir sebenarnya. Ayat 17 sampai 19 untuk munafik. Allah Ta'ala perli orang munafik. Allah Ta'ala kutuk perangai orang munafik. Dia orang ni macam apalah, macam dalam hujan, macam budak-budak bila dengar guruh. Kan? Bila dengar guruh tutup telinga, takut-takut. Kan? Kita orang tua relax je. Tapi kita relax pun, astagfirullah. Kan? Nak gugur jantung. Tu orang tua macam kita ni. Kalau budak-budak, tutup telinga, tutup mata. Sebab rasa takut. Itu normal. Ya, itu normal. Ya, dalam kalangan manusia lah. Maka bila mana Allah Ta'ala cakap guruh lah, takut hujan lah, takut gelap lah, ada cahaya berjalan, tak ada cahaya berdiri. Orang kata, pelik lah dia punya perumpamaan tu. Tapi sebenarnya, orang munafik dia terasa. Orang munafik dia terasa. Ya, kita tak terasa sebab ini bukan bahasa kita. Siapa dalam kalangan kita ni guna ungkapan peti, guna ungkapan kilat dalam kehidupan kita? Tak ada. Kan? Tulis dalam buku je tuan-tuan. Tulis dalam buku je. Dia berjalan sepantas kilat. Itu dalam buku. Tak ada hari-hari kita cakap macam tu. Kita khabar macam pelosik. Kan? Kalau orang tu laju, woi kau ni macam sepantas kilat lah. Tak adalah orang nak guna bahasa standard. No. Kita kaca nampak tak perumpamaan tu? Kan? Kita pun ada perumpamaan kita sendiri. Tapi dia orang dalam budaya dia orang, ni perumpamaan dia. Hujan lah, guruh lah, macam-macam. Okey, so kita tak nak hurai itu panjang-panjang. Cumanya bila mana Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 17 dan 19. Orang munafik yang terasa ni, dia kata, kan? Ya ke, kan? Betul ke Allah Ta'ala nak guna ayat guruh lah? Baik Allah Ta'ala buat ayat lain. Ya, baik Allah Ta'ala guna ungkapan yang lebih mulia. Tak kisahlah apa-apa pun, tapi yang lebih cantik lah. Kenapa nak cakap pasal gunung ganang, hutan belukar apa semua ni? Last, ya, selepas orang munafik menyebutkan sedemikian, Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 26. Bahasa mudah. Ya, saya tak nak baca balik terjemahan ayat nombor 26 ni. Bahasa mudah ayat nombor 26 ni ialah sukati Allah Ta'ala lah. Nak buat guna nyamuk ke, lalat ke, air longkang ke, sukati Allah Ta'ala lah nak buat ayat apa pun. Faham tak? Itu poin utama ayat nombor 26 ni. Allah Ta'ala nak cakap, ya, Allah Ta'ala nak kata manusia ni, manusia yang kufur ni macam keldai ke contohnya. Sukati Allah Ta'ala lah. Ya, sukati Allah Ta'ala lah. Ya, hari ni hari Jumaat kan? Hari ni hari Jumaat. Cuba kita buka surah Al-Jumu'ah. Ya, surah Jumaat tak banyak ayat dia berapa? 11 ayat. 10 ayat. 11 ayat kalau tak salah. Ya, 11 ayat ya. Awal-awal surah Al-Jumu'ah tu Allah Ta'ala perli orang bukan munafik, sorry. Allah Ta'ala kutuk dan perli orang Yahudi. Orang Yahudi. Dia duk kata kami tak nak pakai Quran, kami tak nak pakai Injil, kami nak pakai Taurat saja. Maka Allah Ta'ala kata, orang yang dapat kitab Taurat, lepas tu tak nak beramal, sama je macam keldai bawa kertas. Keldai bawa kertas. Keldai boleh baca kertas tu. Boleh baca surat khabar tu. Tak boleh pun. Tak guna pun dia bawa. Nampak? Maka Allah Ta'ala guna perumpamaan
Macam tu. Jadi, orang Arab ni bila dah terasa macam tu, dia katalah orang munafik ni kan. Ya, mereka ni orang Arab dan dia terasa, lantas Allah Ta'ala menurunkan ayat nombor 26. Sukati Allah Ta'ala nak bagi perumpamaan nyamuk dan sebagainya. Baik. Kalau tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian terfikir, tapi tak ada kaitan dengan nyamuk sebenarnya Ustaz. Kan? Terpulang. Ingat saya pun tak tahu apa hikmah sebenarnya. Orang-orang munafik, dia tak setuju dengan perumpamaan guruh, kilat, peti, hujan. Jadi, Allah Ta'ala balas cakap pasal nyamuk. Pelik. Tak ada kaitan langsung. Ya, tak ada kaitan langsung. Saya tak dapat nak jawab apa kaitan dia. Cuma saya nak bagi tahu satu perkara. Ya, saya nak bagi tahu satu perkara. Apa saja perkataan, apa saja huruf Allah Ta'ala sebut dalam Quran, cek. Kalau rajin, kalau ada masa, kalau ada kemampuan, cek. Kita akan, orang putih kata, kita akan mind blown. Kita akan jadi terperanjat. Benda kecil macam ni, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila kita belajar balik, level tinggi. Contoh, saya bagi surah lain pula. Saya bagi surah lain. Contoh, dalam kalangan tuan-tuan puan, ramai baca surah Al-Waqi'ah. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Dalam surah Al-Waqi'ah, siapa perasan? Ada satu ayat, Allah Ta'ala kata apa? Afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Ya, afara'aitumul ma'allazi tashrabun. Adakah kamu pernah tengok air yang kamu minum? Ya, air yang kamu minum. Allah Ta'ala sambung. Aantum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kamu ke yang turunkan hujan itu daripada langit ataupun kami yang turunkan hujan? Itu soalan Allah Ta'ala lah, nak suruh kita muhasabah. Sambung lagi, Allah Ta'ala suruh lagi, Allah Ta'ala nak suruh kita insaf. Lau nasha'u laja'alnahu ujaja. Kalau kami mahu, air hujan yang tawar tu kami boleh jadikan masin gila. Masin level apa? Masin takat macam mana? Tak ada botol air pula kan, takkan belum bosok nak buat botol air sini kan. Baik. Ujaja ialah, kalau nak mudah faham, satu cawan, masukkan garam, kacau. Garam tu larut, betul? Masuk garam lagi, larut, masuk lagi garam lagi. Apa jadi? Masin gila. Dan bawah tu ada seredak garam, betul tak? Orang kata tepu betul dengan garam tu. Itu ujaja. Allah Ta'ala kata, kalau kami mahu, air hujan tu kami boleh jadikan masin gila macam tu. Jadi, pelik. Kenapa Allah Ta'ala nak cakap pasal hujan dan masin? Tu saya kata tadi, Allah Ta'ala guna satu perkataan, tak pernah sia-sia. Cek balik dalam hujan, tadah air hujan, cek kalau kita ada mikroskop ke apa benda ke, pandai lah. Kan, kalau ada duit, bolehlah mikroskop sampai 3-4 ribu tu, 5 ribu tu. Dalam setiap air hujan yang tawar, rupanya ada garam. Serius. Dalam setiap air hujan, ada garam rupa-rupanya. Tapi garam tu kita tak terasa. Allah Ta'ala boleh tukar. Ni anak-anak kita belajarlah fizik ni. Saya tak masuk sekolah sains. Yang belajar fizik ni tahulah. Apa pH? Bukan fizik. Kimia. pH kan? pH level. Orang perempuan biasa pH level ni buat cuci muka. Kan? pH level yang neutral lah, pH level apa tu kan, acidic, alkali, itulah lebih kurang. Ya, rupa-rupanya air hujan yang tawar-tawar tu dalam dia ada garam. Allah Ta'ala boleh, saya tak tahu nak fikir macam mana pun sebenarnya, Allah Ta'ala boleh ubah yang ada garam yang sikit tu turun-turun jadi pahit maung. Boleh. Allah Ta'ala nak kata tu sebenarnya. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya kita minum sama ni bukan air kosong. Bukan air kosong. Dia ada something dalam air tu. Kalau air hujan lah. Kalau ada siapa minum air hujan. Siapa minum air hujan kat sini? Kau sakit perut tu minum. Kan? Tak kisahlah tu. Yang ala kulli hal, air hujan itulah dia. Allah Ta'ala nak sebut sekecil-kecil perkataan Allah Ta'ala sebut, ada maknanya. Jadi, kembali kepada ayat ni, Allah Ta'ala sebutnya nyamuk. Apa specialnya nyamuk? Masalah dengan nyamuk ni. Ya.
Macam saya cakap tadi, tak ada kaitan. Orang munafik terasa. Kan? Orang munafik terasa dengan guruh, bintang, hujan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala kata nyamuk. Rupa-rupanya Allah Ta'ala nak sambung perli. Allah Ta'ala nak sambung perli. Ayat 26, sambung perli pada ayat nombor 17, 18, 19. Bila mana Allah Ta'ala cakap pasal nyamuk, orang kaji nyamuk pula. Apa perangai nyamuk? Yang ini simple. Saintis pun cakap benda yang sama, orang kampung, orang biasa macam kita pun cakap benda yang sama. Nyamuk, kalau dia lapar, dia aktif. Betul ke tidak? Kalau dia kenyang, hisap darah banyak-banyak, dia kenyang. Mati. Tapi sebelum mati dia buat apa? Sebelum mati dia buat apa? Bertelur dulu, betul. Masya Allah, tabarakallah. Ni semua saintis, semua agak hadapan ni kan. Nyamuk, dia tak, Allah Ta'ala jadikan badan dia lah. Bukan dengan darah dia menghasilkan telur. Dia ambil darah lain. Dia ambil darah lain, ambil protein, zat daripada darah yang dia sedut tu. Darah tu proses dalam perut dia keluarkan telur, baru dia mati. Tapi simple cerita saya kata tadi, saintis ke orang kampung ke cakap benda yang sama. Nyamuk kalau lapar, kemain berior menghurung orang. Kan, menghurung binatang. Bila dah dapat darah, apa berlaku? Tak lama lepas tu mati. Standard macam orang munafik, standard macam orang kafir yang mementingkan dunia. Isu dia adalah mementingkan dunia. Ya, ini disebutkan oleh para ulama tafsir. Saya sebutkan sekejap nama dia. Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, Imam Abu Ja'far Ar-Razi. Ya, dan juga siapa lagi ni? Adalah ya ramai, antaranya Rabi' bin Anas. Ya, antaranya adalah Rabi' bin Anas menggunakan perumpamaan ni. Ya, sama macam orang yang terlalu tamakkan dunia, biasanya orang munafik, biasanya orang-orang yang kafir. Ya, waktu dia lapar, waktu dia susah, dia cari and so on. Ya, bila dah kaya, dia leka dan dia menggunakan kekayaan tu dengan cara yang salah, dia mati. Ya, Masya Allah, dia bahasa mudahnya membinasakanlah. Dia membinasakan dirinya sendiri. Ada cara lain, cakap tentang dunia juga, tapi daripada aspek yang lain, daripada cara lain yang disebutkan oleh yang disebutkan oleh Ahmad bin Ibrahim. Ya, Ahmad bin Ibrahim. Okey. Ya, Ahmad bin Ibrahim ya rahimahullah mengatakan bahawa berkaitan dengan dunia juga bila mana orang yang dah terlalu banyak mendapat dunia dan dia akan leka. Ya, orang yang terlalu dapat dia mendapat terlalu banyak kemewahan, ya, hal-hal duniawi dan dia leka dan dia bermaksiat. Ya, biasanya leka dia akan maksiat lah. Ya, biasanya kalau leka ni akan bermaksiat. Kalau tuan-tuan jumpa orang kaya, makin banyak sedekah, makin banyak infak, makin rajin pergi masjid, itu terbaik. Kan? Berkawanlah dengan orang macam ni, bukan nak ambil kekayaan dia. No. Nak dapat berkat macam dia. Kan? Tapi kalau tuan-tuan tengok, orang kaya, makin lupa nak solat, makin tinggal semua benda, itu problem. Itu termasuk dalam ayat ni menurut Ahmad bin Ibrahim tadi ya rahimahullah. Dia kata bila orang yang terlalu banyak mendapat dunia ni lantas dia menjadi leka dan dia bermaksiat kepada Allah Taala akan musnahkan kehidupan dia. Ya, Allah Taala akan musnahkan kehidupan dia. Baik, huraian Ahmad bin Rabi' ni baru-baru ni saya dengan orang-orang yang join kelas Selasa dan Khamis, kami ada baca satu ayat daripada surah An-Nahli. Jadi kita buka sama-sama Kita nak tengok huraian. Betul ke orang yang dimewahkan oleh Allah Taala bila mana dia leka, Allah Taala akan membawakan kemusnahan lah ya kepada diri dia. Tuan-tuan boleh tengok pada okey. Fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qaul fadammarnaha tadmira. Okey. Surah Isra.
Surah Isra, bukan surah An-Nahli, sorry. Surah Isra Muka surat 283. Ya, muka surat 283. Surat 283. Ayat dia ayat nombor 16, bawah-bawah. Ya, baris 3 daripada bawah. Okey. Jumpa tak? 283 ialah sebelah kanan. Ini masih lagi awal juzuk 15 ni. Juzuk 15 mula 282, next page 283. Ayat 16 bawah-bawah tu Allah Taala kata apa? Wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Bila mana kami hendak memusnahkan satu area, satu kampung ataupun satu bandar, ya, kalau kami nak memusnahkan satu wilayah atau kampung ataupun bandar, amarna mutrafiha. Kami akan gerakkan orang-orang yang mewah. Allah Taala sebut jelas. Ayat ni saya dah share itu pada hari Selasa atau Khamis pada minggu ni lah. Ya, sebelum ni. Mutrafiha. Kami akan gerakkan orang-orang yang mewah. Terus terang Allah Ta'ala cakap tu. Fafasaqu fiha. Maka dengan kemewahan dia, dengan kekayaan dia, dia akan membuat kefasikan. Fasik lah, dia buat benda fasik lah. Ya, dia akan buat maksiat sebanyak-banyaknya. Fahaqqa 'alaihal qaul. Maka layaklah dia, maka layaklah mereka untuk menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Fadammarnaha tadmira. Dan kemudian kami akan musnahkan mereka habis-habisan. Dammarna, kami musnahkan. Tadmira, kalau terjemah bulat-bulat, habiskan lagi, musnah lagi, maksudnya habis-habisan. Ya, habis-habisan. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu saya kata tadi, ya, saya selitkan tadi, saya kata apa? Kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang kaya, orang yang mewah, yang banyak berinfak, banyak berjuang fi sabilillah, membantu orang-orang yang susah, soleh, ya, soleh, memperjuangkan syiar Islam dan sebagainya, alhamdulillah, itu yang berkat. Itu yang berkat. Kalau tuan-tuan dan puan jumpa orang-orang yang kaya, yang fasik, na'udzubillah, mudah-mudahan jangan sampai dengan sebab dia kita pun terkena azab. Na'udzubillah. Ni Allah Ta'ala sebut ni, fadammarnaha tadmira. Kami musnahkan mereka habis-habisan. Ya, baik. Itulah dia ayat nombor 16 ni, surah Al-Isra adalah sandaran kepada perumpamaan nyamuk tu tadi yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Rabi' rahimahullah. Okey. Baik. Jadi, ya, kita sambung lagi. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Yang itu tak apa, itu dah jelas. Itu dah jelas. Orang-orang yang beriman dia terima. Ya, tidak ada masalah bagi mereka untuk beriman dengan ungkapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Untuk huraian wa ammal ladzina kafaru. Untuk huraian wa ammal ladzina kafaru, kita berhenti sekejap. Ya, kita tangguh dulu huraian kita, sambung pada bahagian bacaan ya. Habiskan ada lagi berapa orang? 11 orang lagi insya-Allah ya. Baik, kita habiskan bacaan dulu. Silakan aja. Ma ba'udatan fama fawqaha fawqaha fa ammal ladzina faya mir rabbihim. Okey. Fayaquluna masala. Okey, itu kalau berhenti. Okey, teruskan aja. Yudillu bihi
illal fasiqin. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Baik, seterusnya aja silakan. Ayat riba. Okey, sorry aja dot tak ada qalqalah. Ayat riba, ayat riba. Faya'lamu. Fayaqulun nakafaru wa ammal ladzina kafaru fayaquluna fayaquluna madza. Tak boleh berhenti situ aja. Fayaquluna madza. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Okey, silakan aja. Fa'am. Fayaquluna wa yahdi bihi. Wa ma yudillu bihi Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Okey aja, silakan.
Fatahallahu alaik jazakillah khairan katsira. Okey, silakan aja. Masalam ma. Fatahallahu alaik jazakillah khairan katsira. Okey, Hajah, silakan. Fatahallahu alaik jazakillah khairan katsira. Okey, Hajah. Silakan bismillah. Innallaha la yastahyi Okey aja, stop ya, stop saja. Minta ulang balik daripada aradallah. Aradallahu bihadza masala. Katsira. Apa teruskan wa yahdi. Katsira sama juga katsira. Katsira. Fatahallahu alaik jazakillah khairan katsira. Okey, silakan aja. Innallaha la yastahyi an yadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون
annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Fatahallahu alaik, jazakillah khairan katsira. Oke, Ji, silakan. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به Fatahallahu alaik, jazakallah khairan katsira. Oke, Ji, silakan. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathalan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Fatahallahu alaik, jazakallah khairan katsira. Oke, Ji, silakan. Inna Allah la yastahyi an yadriba masalan ma Fama fawqaha. Fatahallahu alaik, jazakallah khairan katsira. Ya, Ji, silakan. Inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa amma alladhina amanu wa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa amma alladhina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathalan يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Fatahallahu alaik, jazakallah khairan katsira. Oke, Aja, silakan.
Fatahallahu alaik jazakillah khairan katsira. Baik, jadi alhamdulillah ya telah selesai bacaan Al-Quran secara gilirannya untuk ayat yang ke-26 daripada surah Al-Baqarah. Baik, kita sambung sikit lagi yang berkenaan dengan huraian ayat ini yang mana tadi kita dah sebutkan fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sedia maklum, mereka sedia mengetahui dan mereka sentiasa berterusan tahu bahawasanya wahyu Allah Ta'ala itu adalah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tengok pada potongan yang seterusnya, saya nak highlightkan satu perkataan, iaitu amanu. Okey, beriman ataupun percaya. Beriman ataupun percaya. Okey, beriman ataupun percaya. Kita dah sebutkan beberapa kali dalam permulaan kuliah tadi, saya kata kalau orang yang beriman, ya, apa saja yang datang daripada Allah Taala, apa saja hukum, apa saja cerita, apa saja fakta, apa saja perkataan yang Allah Taala guna, baik kecil maupun besar, dia orang accept, dia orang terima. Baik, percaya dekat sini ada dua. Percaya dekat sini ada dua level lah. Saya bagi dua level. Mungkin ada dalam 3 atau 4 level. Saya bagi 2 cukup. Ya. Nombor 1, percaya bulat-bulat. Apa saja yang dapat terus accept. Kaji tak kaji, ambil terus. Percaya bulat-bulat. Ya, percaya bulat-bulat. Yang ini memang level paling tinggi lah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardah. Ini level paling tinggi. Ya, tak ada nak tunggu penjelasan dia. Kan? Apa sahaja yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia terima terus. Tak ada satu pun dia tolak. Tak adalah orang kata was-was sikit, memang tak ada langsung. Yang kedua ialah percaya dengan belajar. Percaya dengan belajar. Kita, ya, kalau kita ni, cakaplah, kita orang biasa, ya, kita orang biasa. Iman kita pun kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya. Kadang-kadang ataupun kebanyakan masa sebagai muhasabah lah, ya. Kadang-kadang kita percaya bulat-bulat sebab kita malas. Kan? Kadang-kadang kita percaya bulat-bulat sebab kita malas. Tak elok juga tu. Beriman tu bagus. Tapi sifat malas tu yang tak elok. So, ya, kalau kita boleh dapat level macam ni, macam Sayyidina Abu Bakar, dan itu tidak mustahil lah. Ya. Kalau kita nak dapat level beriman dengan apa saja hadis Rasulullah yang sahih, ya, apa saja ayat Quran yang kita baca daripada awal sampai akhir, baik buruk dia macam mana pun, apapulah, ya, termasuk setiap huruf yang ada dalam Quran tu, nak bulat-bulat macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Adakah mustahil? Tak mustahil. 4 level yang Allah Taala sebut yang masuk syurga, ma'alladzina an'amallahu alaihim, minan nabiyyin. Nabiyyin tu confirm tak dapat lah. Nabiyyin. Siddiqin boleh dapat tapi susah sikit. Asy-syuhada boleh dapat pun susah juga tu. Paling last. As-salihin. 3 ni kita boleh dapat. Bergantung pada inilah hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan level usaha tafsir, belajar riwayat hadis, belajar apa-apa pun, kita cuba untuk memahami, ya, kita cuba untuk faham dan kita doa pada Allah Taala bila mana kita ni dalam level yang ini, percaya dengan belajar, kita minta pada Allah Taala bila kita belajar tu kita makin beriman. Ya Allah, aku tak faham ayat ni. Ya Allah, aku tak faham hadis ni. Jadi tolong tunjukkan aku. Tu kita baca apa? Allahumma ftah alaina. Kan? Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Biar buka sikit, orang kata mata hati tu. Ya, buka sikit mata hati tu. Maka insya-Allah bila mana kita belajar, oh macam tu, oh macam ni. So kita
jadi beriman. Jadi beriman. Kalau beriman, selamat. Ya. Kalau beriman, selamat. Kalau tak beriman, nak buat macam mana? Kan? Na'udzubillah lah. Mudah-mudahan kita tak masuk pada golongan yang kedua, yang tak beriman tu. Baik. Itu berkenaan dengan wa ammal ladzina amanu. Ingat yang beriman, yang menerima ayat Quran ni orang beriman tahu, bukan Islam. Itu poin utama saya sebenarnya. Selain daripada dua benda ni, saya nak sebut yang terima ayat Al-Quran itu, tak kisahlah bulat-bulat ke ataupun dengan belajar ke, beriman tau. Orang yang beriman, hati dia ada iman. Bukan Islam. Bukan Islam. Islam tak tentu lagi. Orang munafik pun Islam. Please alert. Ya, orang munafik pun Islam. Ya, Rasulullah tak pernah panggil orang-orang munafik tu musyrik. No. Allah Ta'ala tak pernah panggil Abdullah bin Ubay ke siapa pun lah namanya. Allah Ta'ala tak pernah panggil korang ni musyrik sebenarnya. No. Tak. Allah Ta'ala panggil dia orang Islam, Rasulullah panggil dia orang Islam, selagi mana dia sembahyang jemaah dekat masjid, adalah sembahyang, adalah puasa dia, bayar zakat, walaupun buat perangai waktu bayar zakat, kita accept dia sebagai Islam. That's it. Rasulullah tak akan panggil orang munafik sebagai musyrik. No. Tapi hati dia munafik, Allah Ta'ala yang tahu. Allah Ta'ala yang tahu. Nampak So ayat ini, yang terima hukum hakam ni, dengan kedua-dua cara ni, hanya orang beriman. So mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kalangan orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Boleh kita masuk pada wa ammal ladzina kafaru. Saya cuba lanjutkan sikit. Wa ammal ladzina kafaru. Adapun orang-orang yang kafir. Baik, saya sebutkan tadi. Ayat ini saya sebutkan dia punya satu sebab asbabun nuzul ni. Ia sebab turun ayat adalah sebab ucapan orang-orang munafik. Ya, orang munafik. Ada satu riwayat, ya, ada satu riwayat yang pertama tadi itu sahih. Orang munafik, dia dengar ayat 17 19, dia malu, dia tak puas hati, dia rasa macam Allah Taala perli dia depan orang ramai. Maka dia kata, takkanlah Allah Ta'ala nak buat ayat macam ni. So Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 26. Itu kita buat summary lah, ringkasan untuk sebab turun riwayat pertama. Itu sahih. Ada sebab yang kedua. Ada riwayat yang kedua, tapi yang ini tak kuat. Ya, ada asbabun nuzul, cerita sebab turun ayat yang kedua. Tapi ini tak kuat. Ini tak kuat. Bila mana Allah Ta'ala sebut dalam surah lain. Allah Ta'ala sebut surah lain. Contoh, Allah Ta'ala cakap pasal labah-labah. Allah Ta'ala cakap pasal labah-labah. Labah, Spiderman. Kan? No Way Home ke benda tak kisah lah. Kan? Spider tu, labah-labah tu. Allah Ta'ala sebut Kamasalil ankabut ittakhadat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, daripada surah Al-Ankabut dalam juzuk yang ke-21. Jom kita buka kejap Ya, kita buka kejap. Allah Ta'ala sebut tentang labah-labah. Dan memang ada satu surah pun bersempena dengan ayat ini. Muka surat 401. Ya, muka surat terakhir juzuk 20. Muka surat 401. Okey. Ayat nombor 41. Senang nak cari. Muka surat 401, ayat 41, tengah-tengah muka surat. Ya, tengah-tengah muka surat. Cuma tak ayat dia. Okay? Allah Ta'ala bagi perumpamaan lagi. Hari ini kita cakap tentang perumpamaan sajalah. Ya. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya. Perumpamaan untuk orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Kamasalil ankabut, sebiji macam labah-labah. Apa masalah dengan labah-labah? Ittakhadat baita. Ya, labah-labah membina sarang. Labah-labah membina sarang. Wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Dan rumah ataupun sarang yang paling lemah ialah sarang labah-labah. Ya, sarang labah-labah. Lau kanu ya'lamun. Ya, kalaulah mereka, iaitu orang-orang yang kafir itu mengetahui. Ya. Banyak ni fakta nak keluarkan daripada sarang labah-labah saja. Ya, tapi kita buat secara ringkas. Labah-labah sebagai binatang lah, Allah Ta'ala bagi dia ilham. Dia buatlah sarang. Ni sarang labah-labah
Kalau lebah ni ada lawaman sikit sabar kan. Ada lawaman sikit. Ya. Labah-labah dia confident dengan sarang dia. Bahkan over confident. Ya. Dengan gigihnya dia buat, tapi rupa-rupanya kita datang, kita tiup aja terus hancur. Betul? Kan? Nah, itulah tahap level sarang labah-labah. Nak simple je Allah Ta'ala cakap. Samalah macam orang-orang yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia confident betul. Percaya dengan sekian, aku akan selamat. Dah lah. Kan? Hari akhirat nanti tengoklah macam mana pula. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Baik. Jadi itu antara perumpamaan. Baik. Apa kaitannya dengan ni? Saya sambung balik sebab turun yang kedua tadi tu, yang saya kata tak berapa kuat tadi tu. Orang kafir, ya, bila dia dengar ayat labah-labah lah, ayat somut lah, macam-macam, dia kata, takkanlah Tuhan yang maha hebat yang si Muhammad sembah tu nak cakap pasal semut, nak cakap pasal labah-labah, kan? Maka Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 26. Flow cerita dia lebih kurang sama. Ya, cuma beza nombor 1 tadi orang munafik, cerita nombor 2 orang kafir. Terjemahan dalam Quran saya, dalam Quran terjemahan saya, orang kafir. Maknanya dia ambil pendapat yang kedua. Ingat pendapat yang lebih sahih nombor 1 tadi, orang munafik. Oleh kerana kalau kita nak pegang pada pendapat yang lebih sahih iaitu orang munafik, hati-hati. Sebab ayat ini dia panggil orang kafir, dia panggil orang munafik sebagai kafir. Faham tak? Saya kata tadi kan, cerita nombor 1 orang munafik cakap, cerita nombor 2 orang kafir cakap. Kalau orang kafir yang cakap, kenalah ayat ni, orang kafir cakap. Tapi kalau orang munafik dan itu pendapat yang lebih sahih, Allah Ta'ala sebenarnya panggil orang munafik dengan gelaran orang kafir. Na'udzubillah. Berat tu. Ya, ini bukan senang-senang. Kita jangan senang-senang nak kata kau ni kafir ni. Oh, jangan. Jangan. Allah Ta'ala saja yang boleh buat macam tu. Ya, na'udzubillah min zalik. Baik. Itu antara pengajaran lah ya kita ambil daripada perkara tersebut ya. Orang kafir itu merujuk kepada orang munafik mengatakan kenapa Allah Ta'ala buat perumpamaan sedikitnya. Baik. Part yang terakhir. Yudillu bihi katsira wa ma yudillu bihi katsira. Okey. Yang ini Masya Allah, tabarakallah, cukup banyak contoh. Allah Ta'ala dengan Al-Quran, dengan perumpamaan, dengan setiap fakta, dengan setiap ayat, ya, Allah Ta'ala boleh sesatkan sesiapa sahaja dan Allah Ta'ala boleh memberi hidayah kepada sesiapa saja. Saya nak bagi 2 cerita. Saya dah lama simpan 2 cerita ni. Ya, saya dah lama simpan 2 cerita ni. Dan video ni pun dah lama dah kan, beberapa tahun lepas. Ya, tuan-tuan boleh cari. Tapi saya cerita sekarang, balik kan boleh buat rujukan semula. Baik. Ada seorang profesor, nama dia Jeffrey Lang. Bukan Alam, bukan. Lang. Ya. L-A-N-G lah. Lang. Jeffrey Lang. Nama dia Jeffrey Lang. Nama orang putih, memang orang putih pun. Tapi dia masuk Islam. Ya, dia masuk Islam. Dia cerita. Tuan-tuan perempuan dah agak berumur lah. Ya, Haji ni. Masya Allah, tabarakallah. Dia sebut tentang mula-mula dia masuk Islam. Ya, dia cakap tentang mula-mula dia masuk Islam. Maksudnya cara dia dapat hidayah. Ya, simple saja. Dia pendekkan cerita tu sangat-sangat pendek. Dia tak ceritalah dia jumpa siapa. Tak. Ya, dia cerita tentang dia mengaji Quran. Dia cerita tentang mengaji Quran. Dia kata daripada Quran, seluruh Quran berapa ayat? 6, 2, 3, 6. Ikut kiraan kita lah. Ikut kiraan Kufah. 6, 2, 3, 6 ayat. Daripada 6, 2, 3, 6 ayat. 2, 3, 6 ayat. 3% saja ayat hukum. 3% saja ayat hukum. 3% daripada keseluruhan ayat ni. Maknanya, kira-kira 97% bukan 97% bukan hukum. 97% pengajaran, akhlak, adab, cara bercakap, bermuamalah, bukan hukum. Bukan jual beli. Jual beli termasuk dalam 3%. Puasa 3%. Semayang 3%. Wuduk 3%. Tapi 97 ni cerita iktibar orang dulu-dulu.
Kan? Doa-doa, zikir-zikir itu 97%. Maka dia kaitkan dengan hal ni, ya, Dr. Jeffrey Lang ni mengatakan bahawa ya, nasib baik kan. Kalau dia cakaplah, dia cakap nak tegur sebenarnya. Bila orang baru masuk Islam, apa yang kita ajar? Yang 3% tu lebih. Solat tu bagus, betul. Tapi 3% tu terlebih. Kan? Seolah-olah macam 97 ni macam buat. Tak penting. Akhlak, adab and so on. Ya. Engkau kena puasa. Orang Melayu kita, engkau kena sunat. Sunat tu nombor 1 dulu. Kan? Engkau kena sunat tu dulu. Allah, relax lah. Kan? Sunat dia sibuk kan. Yalah tahu sunat tu. Sabarlah dulu kan. Sikit-sikit kan. Ya. Dia terlalu banyak tumpu kepada hukum hakam. Halal haram. Betul, penting. Ni pun penting juga, 97%. Kan? Akhlak. Maka Dr. Jeff Lang dia kata kan, saya baru masuk Islam, dia kata, thank God. Terima kasih kepada Tuhan. Alhamdulillah, saya baca Quran dulu. Faham tak? Dia baca Quran dulu, barulah dia masuk Islam. Sebab, kalaulah dia masuk Islam, sebelum masuk Islam tu orang sibuk nak cakap pasal benda ni, dia akan fed up dan dia akan murtad. Dia cakap susah je. Kalau orang duk sibuk cakap hukum hakam, potong tangan, kisos, abang hudud semua tu, asyik cakap itu saja, tak nak cakap pasal 97% tu, pasal tauhid. Tauhid kan dalam ni. Kan? Tauhid masuk juga dalam ni. Tauhid masuk juga. Kalau saya tak baca buku ni sendiri, Quran itu sendiri, mungkin saya dah murtad dah. The next day. Ya, mungkin saya dah murtad. Itu nombor 1. Ya, nak mengatakan bahawa, yalah, ayat Quran adalah cara-cara dia menarik orang, dia melalui jalan hidayah. Untuk Jeffrey Lang, profesor ni, dia kata dia baca Quran sendiri dan dia nampak keindahan pada yang ini. Ni. Dia nampak keindahan pada yang ini. Itu nombor 1. Cerita nombor 1. Cerita nombor 2. Tak salah saya, orang ni British. Ya, tak salah saya. Orang yang kedua ni, lelaki juga, British. Dan nama dia John Fountain. Cara dia masuk Islam lagi. Pada saya lah. Lebih menarik dan lebih unik. Ya, satu-satunya cerita yang saya dengar, macam ikut dengan cara dia seorang saja lah setakat ni yang saya tahu masuk Islam dengan melalui kisah hidup dia ni, dengan cara dia yang Allah Ta'ala bagi dekat dia. Nama dia John Fountain. Sebelum dia masuk Islam, dia kata, saya pernah berkawan dengan orang Islam. Sebelum masuk Islam, saya pernah berkawan dengan orang Islam. Masalahnya, orang Islam ni orang Islam yang tak soleh. Bukan setakat tak soleh, mengamalkan black magic. Pula dah. Macam mana ni? Awak adalah tak ajak orang tu masuk Islam, awak pergi mengajarkan sihir pula. Kan? Kawan-kawan pada lelaki ni, yang mengaku Islam ni, bagi, kita kata apa, tangkal azimat. Kau bagi benda, kau letak benda ni dalam poket kau ke dalam baju kau ke, orang tak berani kacau kau ni bro. Cakap gitulah. Orang berani tak kacau kau ni. Dan dia kata, memang betul. Saya bawa entah apa-apa barang, entah arak aku tahu benda ke kat belakang kereta saya, polis tahan cakap, nak tengok belakang kejap, nak tengok bonet kejap. Dia cuma usik bahu polis tu sekejap aja, ataupun tersentuh sikit saja. Polis tu rasa macam seram, rasa macam takut, dan polis tu kata, tak apalah, tak jadilah, jalan terus, go. Baik, ringkas cerita. Dia ingat benda tu elok. Rupanya benda tu tak elok. Ya, rupanya benda tu tak elok. Baik. Dia cerita, dia pergi dekat, kalau tak salah saya lah, dekat satu negara, kalau saya silap minta maaf, nanti tuan-tuan boleh cek balik dia punya rujukan dia, dekat Sierra Leone. Dia kata Sierra Leone. Ya, atau kalau negara ni minta maaf, ya. Saya confuse sama ada Sierra Leone ke atau Sri Lanka ke, atau nama yang ada S juga. Rupa-rupanya negara ni banyak orang Islam dan orang non-Muslim yang buat black magic. Dia pergi satu kampung black magic.
Satu kampung tu, pergilah rumah mana-mana tu, semua dukun. Yang pakai berserban berjubah pun ada. Sungguh, dia kata, berserban pun ada, berjubah cantik. Kan? Tapi dukun, pawang, tok bomoh. Kan? Ringkas cerita, dia kata ni menarik ni, dia menarik ni. Bila mana, tak salah saya ni sebelum masuk Islam. Dia kata sebelum masuk Islam. Dia kata antara black magic yang dia pernah nampak, ya, dia yang pernah nampak, seorang lelaki, seorang bomoh masuk dalam air. Ambil tali atau something benda macam tu lah, benang ke apa benda ke, ikat sebanyak 11 ikatan dan tiup. Faham tak? Ikat 11 ikatan, tiup. Ikat, simpul, tiup. Baca-baca, bla 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 bla, tiup. Okay. Apa point dia dekat sini? Yang ni saya dah confuse. Sama ada dia dah masuk Islam ataupun betul-betul dekat masuk Islam, barulah dia jumpa orang Islam yang betul-betul Islam. Betul-betul soleh. Dan orang Islam ni, dia bawakan surah Al-Falaq dengan An-Nas. Al-Falaq. Baca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Apa terjemahan dia? Daripada kejahatan orang yang ikat simpul dan tiup. Dia baca tu, ui, aku pernah tengok benda ni. Black magic bawa dia masuk Islam. Ya, tapi dia baca Al-Quran dulu lah. Ya, dia tengok, ui, betul apa yang Quran kata. Dan nombor 11 ni agak menarik. Nak tahu kenapa? Yang ni lama dulu. Saya ingat tahun lepas kot saya dah share dalam kuliah Jumaat ni. Nombor 11 ni. Apa menarik yang nombor 11 ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir. Barang yang digunakan untuk sihir Rasulullah ialah satu pelepah kurma yang ada 11 simpul. Sama macam yang, lebih kurang sama lah, macam John Fountain nampak. Satu benda yang ada 11 ikatan. Jadi dia nampak tu dan dia dapat hidayah. So, dua cerita yang saya bawa ni sebagai perkongsian takhir kita ni, saya nak bagi dua, itu baru dua ya, tentang dengan ayat Quran ni Allah Ta'ala boleh bagi hidayah. Ya, dan juga dengan ayat Quran ni Allah Ta'ala boleh sesatkan sesiapa sahaja. Ya, na'udzubillahi min zalik. Ya, baik, maka mudah-mudahan kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita dalam kalangan orang yang sentiasa mendapat hidayah. Ya, untuk istiqamah ya, kita kongsikan satu doa. Ya, satu doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita baru baca surah Al-Baqarah. Ayat yang saya baca tu ialah awal surah Ali Imran. Jauh lagi tu. Kan? Tapi tak apalah, saya share doa tu siap-siap. Kalau boleh sama-samalah untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan perempuan semua, kita amalkan rajin-rajin membaca doa tersebut supaya Allah Ta'ala tak pesongkan hati kita selepas kita dalam jalan hidayah, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada penghujung ayat itu Allah Ta'ala menyebutkan wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, ya, dan Allah Ta'ala tidak akan menyesatkan sesiapa sahaja dengan Al-Quran melainkan orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik? Ada dalam ayat nombor 27. Okey, siapa orang yang fasik terkandung senarainya dalam ayat yang ke-27. Maka insya-Allah jika ada kesempatan pada masa akan datanglah biiznillah taala kita akan sambung bacaan kita pada masih lagi pada muka surat yang kelima daripada surah Al-Baqarah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi. Okey. Akidah, okey. Ya, boleh. Okey, ini satu persoalan yang popular.
Kan? Sebab kalau kita beramal, Haji cakap tadi maksurat ni. Dan sorry. Ni saya teka saja. Kalau Haji bagi contoh maksurat, boleh jadi Haji mengamalkan maksurat. Kalau saya bagi soalan ni, saya akan cakap ayat kursi. Sebab saya tak rajin baca maksurat, tapi ayat kursi insya-Allah lah. So masing-masing ada amalan masing-masing. Dan tak ada masalah. Ayat kursi pun ya, maksurat pun ya. Tiga kul pun ya juga untuk sebagai perlindungan. Baik. Berkenaan dengan hal ini, memang logik mudah faham. Kalau dah rajin baca ayat-ayat itu semua, kita tak akan kena. Itu kita mudah faham lah. Sebab itu janji daripada Nabi Muhammad sendiri, betul? Baca surah Baqarah kalau boleh berapa kali? Berapa kekerapan? 7 kali. 7 kali baca orang putih. Berapa kali nak baca surah Baqarah dalam rumah? Tak, saya tanya je. Saya pun tak buat sebenarnya. 3 hari sekali khatam surah Baqarah. Kan awal-awal tu saya share tu kan, surah Baqarah tu kan. Kalau boleh 3 hari sekali khatam. Nak lebih bagus bukan malam, siang. Siang busy ustaz. Lagi busy lagi bagus. Ya, lagi lotih lagi bagus. Mengajilah. Usahakan. Itu lagi afdal. Baik, tak apalah tu. Surah Baqarah, ayat kursi, maksurat, apa-apalah. Betul. Tapi kemudian orang akan mempersoalkan. Kalau kita amalkan benda tu dan kita tak kena, macam mana pula dengan Nabi? Nabi lagi rajin. Pun kena. Jawabnya senang saja. Jawabnya mudah saja. Nak jadi sebab. Jangan samakan Nabi dengan kita kan. Ada benda kita jangan samakan Nabi dengan kita. Nabi pun tidur tak basuh kaki. Sodat yang mulut. Nabi tu sebelum tidur ambil wuduk dulu, baca habis semua. Cuma nak gajikan sebab kalau Nabi boleh kena, kita ni lagilah boleh kena. Itu je. Tak usah sibuk nak kata Nabi malam tu lotih benar ke kan, tidur langsung tak baca doa. Jangan menyibuk. Jangan cakap macam tu. Just nak jadi sebab. Dan Rasulullah tak jadi teruk macam kita Kita busung lah, muntah darah lah, santau lah, gatal badan lah. Itu kita. Rasulullah dia simple je. Ya, sikit-sikit je. Itu pun dah sakit. Dia belum makan, dia kata dia dah makan. Dia dah makan, dia kata dia belum makan. Dia pergi makan lagi, Rasulullah tak macam kita. Rasulullah tak perut macam ni kan? Rasulullah tak perut macam ni. Rasulullah dia flat, dia sihat, dia fit, dia disiplin. Tiba-tiba jadi kelang kabut macam tu. Ya. Belum semayang kata dah semayang kata belum semayang. Tak apa pening. Jadi Rasulullah dia sakit. Sakit sentuh je lah. Dia sakit macam tu saja. Jadi just keseluruhan ni cuma nak bagi tahu Rasulullah kena sebab bukan lalai. Just nak jadi sebab, nak menunjukkan Nabi pun boleh kena. Itu saja. Ala kulli hal, Rasulullah sendiri janji kalau baca ayat kursi selepas solat adalah fadilat dia. Baca ayat kursi sebelum tidur, syaitan tak akan kacau. Syaitan tak akan duduk sekali atas katil. Itulah bahasa mudah. Dan macam-macam lagi lah. Ya, dan macam-macam lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk bilik air. Sebelum tukar baju. Bismillah jangan tinggal. Tu perkataan je kot. Bismillah. Ya, bismillah. Masuk bilik air. Ya, maka makhluk-makhluk tu tak akan nampak. Ya, tak akan nampak kita. Itu sajalah yang saya punya komen. Kita boleh beramal banyak mana pun dan kita yakin bahawa Allah Ta'ala akan jaga. Itu saja. Betul? Itu lebih pada bacaan Al-Quran mana-mana pun akan mendatangkan malaikat. Kan? Bacaan ayat Al-Quran mana-mana pun akan mendatangkan malaikat. Satu. Bacaan ayat Al-Quran mana-mana surah pun akan mendatangkan jin yang berminat. Faham tak? Saya ulang sekali lagi. Nombor satu senang nak faham. Ayat Quran dipasang. Tak baca Haji kata pasang saja kan?
Tak baca pasang. Akan mendatangkan malaikat. Clear. Ayat Quran dipasang saja akan mendatangkan jin yang berminat. Bukan jin jahat. Jin yang berminat maknanya jin yang ada good intention. Niat yang baik. Mana dapat ayat Quran ni? Surah Al-Jin. Satu surah penuh. Cakap tentang jin. Dengar Rasulullah mengaji. Dia berminat dan dia kata, oh, kita pernah dengar dulu. Ya, Musa pernah cakap benda yang sama. Musa, berapa lama umur jin tu? Hari tu Haji Latif ada bagi soalan hari tu kan. Dalam kita punya kuliah hari tu kan. Selasa atau Khamis hari tu. Ya, panjang tak panjang umur dia. Dia boleh kata, macam pernah dengar ni kan. Musa pernah membaca ayat yang sama. Jadi ala kulli hal, ya, dia akan mendatangkan malaikat, dia akan mendatangkan jin yang good intention, yang baik, dan insya-Allah berdasarkan hadis Rasulullah, dia akan menjauhkan jin yang tak elok. Ya, jin yang tak elok, syaitan yang jahat, itu akan jauh. Insya-Allah, insya-Allah. Tinggal yakin tak yakin je lah. Ya, kalau orang baca dalam keadaan tak yakin, sorry lah, tak dapat nak tolong. Ya, tak dapat nak tolong lah. Ya. Bab yakin ni, sorry, ini bab hati. Saya tak boleh nak cakap lebih-lebih. Saya cuma nak komen agak menyedihkan kalau orang Islam, dia bacalah ayat kursi ke mak surat ke 30 ke apa pun surah dia baca. Tapi dia tak yakin. Malu kita dengan paderi-paderi yang percaya dengan benda ni. Malu kita dengan paderi, dengan orang Kristian yang yakin dengan benda ni. Malu lah. Ya, kita belajar kot Quran, bukan takat mengaji tajwid je. Ya, tiba-tiba kita macam yakin tak yakin pula. So rugi. Sorry. Ya, dia kena baca dan yakin sekali lah. Ya, mudah-mudahan Allah Taala akan bagilah ya perlindungan yang kita nak. Ya. Macam mana? Betul? Okey, kalau haji perasan, ayat-ayat Quran ataupun doa ataupun zikir yang kata pagi subuh ni, cuba cek balik. Ni hadisnya bukan ayat Quran hadis tau. Baca pagi petang. Baca pagi dia akan cover sampai ke petang. Baca petang dia akan cover sampai ke pagi. Dah tu kalau tak baca, tak cover. Tak power lah Quran macam tu. Tak. Awak yang tak power. So awak tak baca. Kan? Awak yang malas. Awak yang tak ngaji. Oh, kalau baca sekali tu sampai mati, protection hebat pun. Nah. Kan? Ayat Quran memang hebat. Awak tu yang malas. Kan? Awak tu yang malas. Itu saja kita punya komen. Kan? So baca pada pagi sampai ke petang, baca petang bawa ke malam sampai ke pagi. Itu saja. Ya, masya-Allah, tabarakallah. Okey, jadi saya ingat cukup saya itu saja dahulu. Mohon maaf, itu sajalah kot yang saya boleh uraikan. Panjang lagi sebenarnya, tapi sebab bukan bidang kita kan, sikit-sikit sajalah apa yang kita pernah belajar sikit-sikit dulu. Aku laqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dia tangguh